Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Kita sambung lagi perkongsian kita berkenaan dengan korban, iaitu kita masuk dalam babnya hukum korban. Jadi sebagaimana kita tahu, hukum korban ni asalnya adalah yang muktamadnya, hukum asal dia yang muktamadnya ialah sunnatun muakkadatun kifayatun, yakni sunat muakkad yang kifayah, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut. Yang kifayah yakni sekiranya ianya dikerjakan ataupun dibuat korban oleh salah seorang dalam ahli dalam sesebuah rumah, maka tuntutan sunat tersebut telah terlepas di atas ahli keluarga yang lain, ahli rumah tersebut, ahli bait yang lain. Manakala yang kedua, korban wajib. Maka korban wajib dalam mazhab kita Syafi'i dia ada dua, iaitu korban nazar dan korban ta'yin. Korban nazar ni apabila kita menyembelih binatang dengan kita menyebut perkataan bagi Allah atas aku bahawa aku berkorban, maka wajiblah berkorban, dan korban tersebut dinamakan korban nazar. Seandainya kita hanya berkata, kalaulah aku dapat nikmat sekian-sekian, aku nak berkorban, itu dia tidak panggil nazar, dia hanya panggil niat. Istilah orang Kelantannya, masyarakat Kelantan, dia kata kalau lafaz sebegitu dia panggil niat. Maka dari segi hukumnya niat ni sunat ditunaikan. Sunat ditunaikan. Karena kita juga berjanji. Bila kita berlafaz sebegitu, kita telah berjanji untuk berkorban. Tetapi oleh kerana janji kita itu dia dipanggil tidak janji qat'i, yang tidak mutlak, yang tidak total, maka sunat hukumnya. Itulah pendapat kebanyakan ulama dalam mazhab kita Syafi'i. Korban wajib yang kedua adalah ta'yin. Ini kita menentukan. Contohnya kita mengheret seekor kambing, tiba-tiba disapa, ditegur, ditanya oleh seseorang di pertengahan jalan misalnya. Dia tanya, kambing tu nak buat gapo? Kalau kita kata kambing ni kahwin nak korban, nak buat korban, maka kambing tersebut menjadi wajib dikorbankan. Wajib tu dengan sebab kita ta'yin. Itu dia. Jadi untuk mengelakkan daripada terjadinya lafaz korban tersebut, lafaz korban ta'yin yang menyebabkan jadi wajib korban, maka kita cubalah sebut lafaz lain. Seandainya orang tanya untuk buat apa binatang kambing tersebut, kita jawablah insya-Allah untuk korban hari raya, ataupun nak sembelih hari raya, ataupun nak buat bahagian pada hari raya ni, nak sembelih, nak buat bahagian pada hari raya. Itulah di antara lapas-lapas yang tidak menyebabkan menjadi ta'yin korban kita, ini tidak korban wajib. Jadi hari ini pula kita nak tengok antara kategori-kategori lafaz korban yang menyebabkan menjadi nazar. Ada nazarnya secara umum, seperti kita kata bagi Allah atas aku bahawa aku berkorban. Maka kalau kita lafaz sebegitu nazar kita, maka kita hanya memadai dengan kita korban mana-mana binatang yang boleh dibuat korban. Jenis binatang pun tak kisah, kambing ke, lembu ke, kerbau. Lepas tu saiz binatang, besar kecil pun tak kira. Sebab kita lafaz begitu dipanggil nazar yang umum, yang tidak spesifik. Warna pun begitu juga. Masa dan tempat pun begitu. Dah. Bebas, maknanya kita bebas.
melakukan mana-mana jenis binatang, saiznya, kategorinya. Itu kalaulah kita berlapas bagi Allah atas aku bahawa aku berkorban. Masa pun dia tak spesifik, hari pun tidak spesifik, jenis binatang pun tidak spesifik, saiz binatang pun tidak spesifik, masa korban pun tidak spesifik, hari korban pun tidak spesifik. Bila masa kita boleh berkorban. Bila kita korban, kita kata lafaz nazar sebegitu. Seterusnya kalau kita kata bagi Allah atas aku korban dengan ini, dengan binatang ini, dengan lembu ini contohnya, maka lembu itulah yang kita kena korban. Kita tak boleh ganti lembu lain, lembu tersebut tak boleh dijual beli, lembu itulah yang kita kena korbankan. Walaupun kita kata kita jual lembu ni, kita ganti dengan lembu yang lebih besar, maka tak boleh. Hukumnya tetap haram. Lembu itulah walaupun kecil sekalipun. Okey. Kemudian kalau kita kata pula dengan lafaz nazarnya, bagi Allah atas aku bahawa aku berkorban seekor lembu yang besar. Yang besar. Maka kita kena, yang pertamanya kita kena korbankan, wajib kita korbankan seekor lembu. Tak boleh korban kambing sebab kita dalam nazar kita sebut lafaznya seekor lembu. Maka kita kena korbankan lembu. Saiznya pula besar. Maka besar tu ikut ukuran adat lah. Adat kebiasaan orang yang ahli-ahli dari lembu ni. Kalau setahun ni saiz ni sebegini saiz ni sudah dikategorikan besar ke atau masih kecil. Tu dia kira kena tanya orang ahli penternak lembu. Itu dia. Kalau pula dia kata bagi Allah atas aku bahawa aku korbankan seekor lembu kampung yang besar. Pula ini lebih spesifik. Tamanya dia kena korban lembu. Yang keduanya lembu kampung. Uti kata bukan lembu import, bukan lembu itulah. Lembu yang dipelihara di kampung, kemudiannya besar. Itu lafaz korban lebih spesifik. Mana kita kena ikutlah apa yang kita lafaz dalam lafaz korban tu. Dia tak. Itu dia jadi masalah sikit korban ni. Kena berhati-hati bila kita nak apa ni, masya-Allah. Kita kena ikut bila kita lafaz korban yang nazar. Maka kita kena ikutlah sebagaimana lafaz yang kita lafazkan dalam korban nazar. Tak boleh kita nak tidak mengikut sebagaimana yang kita sebut dalam lafaz korban nazar. Kemudian seandainya kita lafazkan lafaz korban nazar kita tu pula dengan lebih spesifik lagi. Bagi Allah atas aku bahawa aku korban lembu ini, kita kata lembu yang berwarna kuning pada hari Isnin. Maka bila kita nak korban, kita kena ikutlah apa yang kita telah lafaz nazarkan. Lafaz nazar korban itu, apa yang kita sebut lafaz tu kita kena ikut. Wajib di situ kita ikut. Sebab itulah kalau kita nak berlapas korban dengan korban yang nazar, kita umumkan. Lebih baik, lebih luas, lebih senang. Tidaknya kita kata kalau bagi Allah atas aku nak korban lembu. Itu umum. Jenis binatang tu sebut dah lembu, tapi sifat binatang, ciri-ciri dia, saiz dia tu umum. Warna pun dia tak sebut, tempat pun tak sebut, masa pun tak sebut, jadi umum. Besar kecil saiz pun dia tak sebut, itu lebih mudah bagi kita. Kalau kita spesifik ni lebih payah. Kita kena cari tu lah, lebih-lebih kalau kita sebut warna putih, tu sudahlah nak cari mana. Kalau ikut kaum muktamad tak nak gantilah. Tak nak ganti. Jadi berhati-hati. Nazar ni sebenarnya dari segi hukum baik, elok kalau kita mampu.
namun tidak digalakkanlah. Kerana bila kita bernazar sebenarnya kita telah menunaikan perkara wajib. Tak, kalau kita bernazar korban, mana kita wajibkan korban tu ke atas diri kita. Tak, bila dari segi pahalanya yang perkara sunat, amalan sunat dengan amalan wajib sudah tentulah lebih amalan wajib. Namun saat inilah, oleh kerana kita harus sedar ketidakmampuan kita, mungkin masa kita bernazar tu kita mampu, bila sampai masa untuk kita tunaikan nazar, mungkin kita tidak mampu. Ataupun belum sempat kita tunai nazar, kita mati. Kita melihat kepada keadaan-keadaan sebegini, sebaik-baiknya kalau boleh kita ukur dulu kemampuan kita sebelum daripada kita bernazar. Walaupun dari segi hukumnya apabila kita bernazar lebih besar pahalanya kalau kita dapat tunaikan daripada kita tunaikan amalan yang sunat. Contohnya kalau korban sunat dengan korban nazar, pahalanya lebih besar korban nazar kerana dia wajib. Namun sajalah berhati-hati. Jangan sangat terlepas cakap. Kalau boleh kita niat je. InsyaAllah lah kalau anak ambo ada dapat straight A dalam SPM tahun ni, ambo nak nazar, ambo nak korban, kita niat. Lepas lagu tu dia panggil niat. Maknanya kalau kita tak tunai pun menggunakan niat ni sunat ditunaikan, tidak berdosa kita. Kalau mampu tunaikanlah. Kita tidak pernah tahu masa hadapan kita, semuanya dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kait dengan insya-Allah. Insya-Allah. Lebih baik lagu tu. Niat nak buat tapi kita sedar. Niat hati tu alik berat tu alik nak korban. Oleh kerana anak kita ni lulus periksa dengan cemerlang, kita kata kita niatnya memang nak korban. Beratnya 70% tu berat alik korban. Namun kerana kita sedar bahawasanya masa hadapan kita bukan di bawah tangan kita, di bawah ketentuan Allah Ta'ala, sebaiknya kita kaitkan dengan insya-Allah. Macam mana contohnya kita kata insya-Allah, kalaulah anak aku dapat straight A dalam peperiksaan SPM, sebagai tanda kesyukuran aku nak korban ke seekor lembu. Bagus, lebih selamat. Kata telajak kata ni tak boleh nak undur dah. Kalau telajak perahu dah lagi beri undur. Lebih-lebih lagi perahu kayu. Kalau perahu enjin, mampu enjin boleh undur balik. Dah. Walaupun dia kata telajak perahu tak nak undur, boleh undur. Wallahu a'lam wa ilaihil marji'u wal ma'ab.